Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai 2-3 mic. InsyaAllah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT telah berikan kita kesempatan bersama pada malam ini. InsyaAllah pertama kali saya sampai ke masjid ini. Nanti masjidnya, Alhamdulillah. Yang saya hormati Tuan Rusli Majlis ini, Saudara Tokman, yang menjemput saya, Saudara Fawaz, tadi yang PIC, Saudara Amirul Hakim, sahabat-sahabat saya ramai di sini, tak sebut dua orang. Seorang adalah YB, Datuk Yaakob Safari, sahabat saya dari Serdang ni. Dan juga yang di-Pertua Islam Shah Alam, Jamalul Lain, dan para hadirin sekalian. Alhamdulillah, kita sampai ke apa? Sampai ke apa? Sebab ada penceramah ni kena bagi masa kalau tidak tengah malam. Ceramah ni sehari je kan? Dia sampai 2 hari kan? So, dia bukan ceramah kan? Dia usrah kan? Alhamdulillah, usrah yang ramai. Dan Alhamdulillah, usrah ni telah di popularkan oleh IQ. Yang usrah Nurani kan? So, usrah satu seantario dunia kan? Kalau ni IQ ni insyaAllah. Nama saya Muhammad Ali Hassan. Kalau di UPM dia panggil saya Prof. Ali lah kan? Dan dalam ikram saya telah yang di-Pertua Ikram Daerah Sepang, beroperasi di Serdang, itu sebelah dengan UPM. Jadi malam ni saya menerima jemputan untuk bersama berkongsi lah insyaAllah. Tajuk itu beliau tak panjang, kecemerlangan dalam kerja, kerjaya, rumah tangga macam-macam. So saya short form kan aja. Kecemerlangan dan jati diri. Pastikan anda dapat nota insyaAllah, sebab dia ada sedikit latihan dan juga soalan. Okey, oleh kerana ramai anak muda di sini, anak saya pun ada di sini. Okay. Saya suka untuk mendapatkan kerjasama untuk kita sama-sama mengendalikan program ini. Saya akan cuba adakan beberapa soalan kuis. Dan bila ada kuis ada apa? Ada hadiah kan? InsyaAllah. Okay. Untuk tidak menghampakan, dan supaya saudara-saudara terus bersama saya sediakan 10 pin hadiah so baru-baru lagi. Saya boleh bergerak-gerak kalau saya kena duduk kat sini? Boleh bergerak. Sebab ini mic ni ada 3 mic ni. I'm all wired up. Ok, ada 12 je slide insyaAllah. So kita ada sampai tengah malam, kita ada banyak masa. Slide yang pertama, kecemerlangan dan jati diri, pendekatan ABC. Sama benda ABC, bukan yang kita pada tak gerai tu kan? Untuk tahu, terus bersama saya insyaAllah. Okey. Kalau kita sebagai seorang Islam, insyaAllah kita dianjurkan untuk memulakan sesuatu dengan menyebut nama Allah SWT. Apa saja usaha kita, apa saja amalan kita, mungkin kita kata amalan ni macam amal soleh, ibadah kan. Apa saja kerja kita dimulakan dengan Bismillah. Jadikan itu sebagai tabiat. Apa
Bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang Melayu ni nak makan je baca bismillah. Bukan makan je, semua benda dimulakan dengan bismillah. Dan Allah ada hadis kalau kita tak mulakan dengan bismillah, amal itu ditolak ataupun amal itu terputus. Dia tidak dihubungkan dengan Allah SWT. Jadi insya-Allah untuk mendapatkan ganjaran pahala dan juga untuk mendapatkan keberkatan, kita mulakan semua amal itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tadi pun kita ramal Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Kita sepatutnya dalam kehidupan kita ini selalu mencari keberkatan. Ini pun saya akan jelaskan lagi. Ini slide introduction saja. Dan kita memahami apa itu sunnatullah. Apa makna sunnatullah? Selalu kita ingat sunnah ni dan sunnah Rasulullah ni. Sunnatullah adalah ayat yang Allah SWT sendiri pilih dalam Al-Quran. Apa makna sunnatullah? Soalan kuis yang pertama. Siapa tahu jawapan angkat tangan, saya tunjuk jawab yang betul dapat hadiah. Apa makna sunnatullah? Pakcik-pakcik tak boleh jawab pun kan? Yang kurang daripada 40 tahun yang boleh jawab. Kita bagi peluang, kurang dari 40 tahun. Saya perlu pakai dua-dua tiga mic ni kan? Yang ni tak payah. Tangan saya tak free, so hands free. Apa makna sunnatullah? Apa makna sunnah? Hai, panjang malam ni nampak ni. Okey, Gun, tak jawab RM10 tak cukup. Lumayan. Cara-cara Allah, the way Allah SWT choose to handle or to manage this world. Allah memilih cara untuk mengurus alam maya ni. Itu antara yang disebut sebagai sunnatullah. Adanya siang dan malam, adanya pergantian hari, kita ni makin lama makin tua kan. Itu semua sunnatullah. Adanya asbab bagi setiap perkara. Maksudnya kalau asbab ni bahasa Arab, kalau Melayu sebab musabab. Kan? Kalau lapar kena makan, bila makan kenyang. Itu sunnatullah. Bukan kalau lapar, ya Allah bagilah aku kenyang. Tak, dia tak izin minum. Sebab itu bukan sunnatullah. Nak faham kan? Dia ada sebab musabab ni. Allah tidak menjanjikan kita senang. Allah menjanjikan adanya penyelesaian bagi masalah kita. Allah tak bagi kita tak ada masalah. Siapa yang tak ada masalah? Kan? Siapa yang tak ada masalah kan? Dulu saya pernah dengar orang berceramah, dia kata yang tak ada masalah tu yang bawah tanah. Saya kata, belum tentu. Bergantung pada macam mana dia hidup di dunia ni. Kan? Kalau dia hidup tak tahu arah kan, dan banyak masalah. Kita je tak tahu. Semua kan ada masalah, tapi Allah tidak menjadikan kita tak ada masalah. Tapi Allah menjadikan penyelesaian untuk masalah. Macam nak tahu, teruskan bersama saya insyaAllah. Doa yang sangat famous dalam Al-Quran. Doa ini dianjurkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, dan dia sering mengamalkannya bila dia tawaf keliling Kaabah. Dia tawaf keliling Kaabah, orang Malaysia ni biasanya buka buku. Cuba doa first round doa lain sekian kan. Tapi Imam Al-Ghazali kata jangan lupa baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini daripada Al-Quran. Cantiknya doa ni. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 201 kita silap saya. Rabbana, Allah ajar kita bila nak baca doa, baca Rabbana, bukan Rabbi. Apa makna? Rabbana ialah ya Tuhan kami, atina fid dunya hasanah. Kita doakan, ya Tuhan kami, kita doakan untuk ramai-ramai. Contohnya dalam keluarga, doakan untuk kita dan ahli keluarga kita, dengan kawan-kawan, doakan untuk semua
Rabbana dalam Al-Quran? Senang jawapan. Ada berapa Rabbana dalam Al-Quran? Ada orang lagi ni. Kalau saya buat kuis macam mana, masuk tangan tu. Tembak je lah kan, kau betul kan? Orang salam ni ada berada. Beza dengan orang Sunda. Ada berapa Rabbana dalam Al-Quran? Ada berapa? Ada 40 surah Al-Quran ada Rabbana dalam Al-Quran. Boleh Google 40 Rabbana akan keluar. YouTube dia. So 40 keadaan di mana Allah mengajarkan kita sebab dalam Al-Quran kan. Ini doa-doa yang dibaca oleh Nabi-Nabi terdahulu, tapi Allah masukkan dalam Al-Quran, maksudnya Allah nak so kita ikut baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sangat cantik doa ni. Kita doakan semoga Allah berikan kita kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan dijauhkan daripada api neraka. Sangat komplit. Kata Rabbana atina fid dunya hasanah, okeylah, kebaikan di dunia, kemudian wa fil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat. Cukup. Kenapa pula wa qina adzabannar tu campur sekali, kenapa? Agaknya kenapa? Macam tak ada respon. Nak bangun kat sana, yang bangun hilang dia pula. Kenapa? Anybody? Tak apa, silap apa, kita semua sambil belajar. Kita tengah belajar. Sebabnya ialah tak ada. Makan kenyang tadi, makan apa tadi? Kambing. Tahu YB tadi kambing mana ni? Saya tak sempat. Saya sebenarnya petang tadi, saya ada usrah juga dengan staf dan student saya. Setiap minggu, hari Khamis, ke 5 hingga 7. Biar ini ada orang puasa, jadi dia hidang. Lepas usrah tu dah masuk, waktu baru makan. Jadi, yang makan lewat sikit tu sampai situ lewat sikit, sorry lah. So, malam ni saya ada 2 usrah. Dunia lagi. Kenapa tadi? Ulang soalan. Kenapa perlu waqina adzabannar ke ujung? Dan jauhkanlah kami dari api neraka. Sebabnya boleh gerak? Boleh? Ni tak baik? Okey. Sebab apa ni? Tak boleh bawa mic. Sebagai peringatan pada si pendengar. Betul? Tak berapa tepat. Akhwat wanita pun boleh jawab. Kenapa? Okey, saya bagi jawapan. Sebab kita bukan boleh masuk syurga, tapi kalau dosa banyak, mungkin kena celup dulu dekat neraka. Okey. Tapi bila kita kata selamatkanlah kami daripada api neraka, tak masuk neraka terus. Dan di syurga ada dua, di akhirat ada 2 saja destinasi. Syurga atau apa? Okey. Jawapan ni bukan susah pun. Senang dia. Hubungkan antara semua perkara ini, antara benda yang diminta saya bercakap lah ya. Bagaimana nak menseimbangkan antara ibadah kita, amal soleh kita dan belajar. Contohlah, ataupun kalau yang jadi suami, antara kewajipan keluarga, isteri pun sama kan. Apakah kuncinya betul? Dia punya tajuk ni, kunci dia apa? Kunci nak buka pintu kan. Sebelum tu nak tanya, apakah kunci ilmu? Ni kita dalam majlis ilmu, insyaAllah Allah SWT menjanjikan malaikat-malaikat yang ada untuk menulis dan memberikan keberkatan kepada majlis ni, insyaAllah. Apa kunci ilmu? Kunci ilmu ni apa? Sebelum kita pergi pada hubungkan, apa kunci ilmu? Itu semua nak belajar kan? Semalam saya ada bagi ceramah motivasi pada sekolah di Seri Kembangan. Sekolah tu sekolah Cina, banyaknya Cina, ada beribu pelajar Cina, ada kurang 100 yang belajar Islam. So 80 orang datang dengan ceramah saya. Antara benda yang tekankan ialah
kita perlu belajar ilmu Iqra. Belajar ilmu. Ilmu ni boleh dibelajar dalam berbagai cara. Antaranya malam ni. Yang kedua ialah kita kena, lepas kita belajar, kita kena buat atau menerima semasa kita belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu padaku. Rabbi zidni ilma, dan rezekikanlah aku dengan kefahaman. Warzuqni fahma. So bila belajar kena faham. Antara benda yang kita kena faham, bukan not just the how to. Biasanya orang tanya kan, macam mana nak buat? Sebelum faham how to tu nak faham apa dulu? Why? Kenapa? Sebab tu kalau anak-anak kecil tanya kita, kenapa nak baca bismillah? Kenapa nak kena masuk tangan? Kenapa nak kena ambil wudu? Kenapa nak solat? Kenapa nak? Jawablah, bagi jawapan. Bukan kata, ini kena buat. Tak buat berdosa, masuk neraka. Dahsyat tu. Ganas tu jawapan itu. Dia nak tahu, dia tahu. Sebab itu adalah keperluan ilmu. Lagi satu, dia kata, kenapa kalau so kita kata tak bagi buat kan, kita suruh buat. Kalau dia tak bagi buat, kenapa tak boleh buat? Dah kita tak tahu kenapa kita pun marah kan. Dia tahu kenapa tak boleh. Sebab dia why and why not. Sebenarnya dalam Islam kita anjurkan orang untuk bertanya. Orang yang tak tahu, kita tanya, okey, apa, balik pada soalan yang asal tadi, apakah kunci ilmu? Pertama, kunci ilmu apa? Kalau tak tahu, tanya. Dia tanya kepada orang yang tahu. Ya, kunci ilmu Google lah kan. Tu tanya lah tu, tanya dalam bentuk digital ni. Tu tanya juga sebenarnya. Mencari kan, mencari. So, bagi pada hubungkan antara ibadah, amal soleh dan belajar. Jawapan dia betul. Kita ada niat. Kita betulkan niat. Dan ini kan, niat kita sebelum kita buat ibadah. Contoh ibadah yang paling senang nak cerita ni pasal ibadah solat lah kan. Ibadah solat, dalam sebelum baca Fatihah, sebelum tu lagi pergi ke tempat sembahyang kan. Kita dah susun ataupun letakkan sejadah tu, mesti balik. Mesti menghadap kiblat. Kenapa kita buat tu? Kita nak apa? Kita nak apa? Kita nak apa kena buat tu? Kenapa? Why? Kenapa perlu menghadap kiblat ni? Sebab itu syarat wajib dalam solat. Syarat sah kena menghadap kiblat. Okay. Tapi apa hikmahnya tu? Tahu? Antaranya ialah kita nak mensejajarkan dengan matlamat kita sembah Allah SWT, bukan kita sembah kiblat kan, tapi Allah suruh kita menghadap kiblat. So that is called alignment. Alignment macam alignment kereta kan, kereta tayar kita kena alignment. That is called alignment. Yang pertama, kemudian niat. Nawaitu kita usolli apa? Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala tu another alignment. So kita align. Bila kita align, semuanya jadi ibadah. Align dalam bahasa Indonesia adalah pensejajaran. Ini dah mula letih. Mungkin terkena rasa. Okay? Dan lepas tu kita baca apa? Doa iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tak benda. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Semua untuk Tuhan semesta alam. That is perfect alignment. Sebab tu saya tulis A kan? Saya kita boleh kata ABC kan? A adalah alignment. So apa-apa je kita buat, pastikan kita align. Maka tujuan
biidnillahi ta'ala. Penting kan? Baru slide pertama. Slide kedua, saya nak tunjuk slide show tapi mungkin yang mengambil masa, saya buat secara manual. Pensel. Nampak pensel kan? Cuma pensel saya ni silap sikit tak ada pemandang. Sebenarnya yang dalam slide ni ada pemandang. Boleh tak? Siapa boleh bagi 5 pengajaran kita boleh dapat daripada pensel? Apakah 5 pengajaran yang kita boleh dapat daripada pensel yang ni yang ada pemandang? Anybody? Boleh tulis? Ada tempat ruang untuk ditulis. Tapi yang ni datang semayang tak bawa pen. Saya sebab saya pensyarah, saya sentiasa bawa pen mana pergi. Kan? Tapi ramai orang tak bawa pen. Sebab dia tak perlu pen, semuanya pakai keyboard je sekarang kan? Tapi pensel ni perlu sekolah dulu orang pakai pensel kan? Sekarang ni pensel pun dah ada pensel tekan pula kan? Tak pensel macam ni. Saya nak cerita pensel yang macam ni. Apa pengajaran kita boleh dapat daripada pensel ni? Anyone? Ada 5. Kalau cukup masa kita boleh buat latihan, tapi masa tak cukup. Apa dia yang kita boleh dapat daripada pensel ni? Apa pengajaran kita boleh dapat daripada pensel? Nak tajam ke dasar, very good. Dan asah tu sesuatu yang menyakitkan. Tapi perlu, kalau tidak dia jadi tumpul, dia tak berguna lagi. Untuk pensel ni terus berguna, dia perlu diasah. Okey, lagi? Kalau salah boleh betulkan, boleh padam. Thank you, very good. Lagi? 3 lagi. Makin lama makin pendek, so umur kita makin lama makin pendek. Wah, itu yang kena baru. Bagus, datang semalam dia dapat lagi 1 point. Okey, makin lama makin pendek tapi masih berguna. Alright, lagi? 3 lagi. Abang tak pergi hadiah. Boleh patah. Boleh patah. Boleh patah. So tak berguna dah. Berguna lagi tak? Sebab apa? Sebab apa berguna lagi? Sebab ada mata. Dia ada mata, very good. Dia ada mata dan mata tu yang penting yang kat dalam. Yang kat dalam ni yang paling berguna. So bahagian pensel yang paling berguna ialah di dalam, bukan di luar. Selagi yang dalam tu okey, boleh diasah, boleh diguna. Very good. Lagi? 2 lagi. Boleh tulis macam-macam. Okey, very good. Boleh tulis macam-macam. Tapi apa? Bagaimana dia boleh menulis? Dia hanya boleh menulis bila dia berada di dalam tangan seseorang. Dia dibimbing oleh tangan seseorang untuk menulis. Dengan sendirinya dia tak boleh menulis. So kita perlu bimbingan untuk menjadi seorang yang berguna. Last one. Yang ke-6. Apa? Ya. Jangan belakang. Jaga jangan gaduh belah tajam. Dia macam-macam, boleh jeluk hidung, boleh jeluk telinga. Kalau kita lebih berenang lah. Dia kata dia pernah ada buat berbelas-belas. Boleh buat dengan pensel. Okay, so saya pilih yang biasa saja, yang biasa, yang umum. Sebenarnya yang last tu ialah dia boleh meninggalkan kesan. Ditulis dan boleh dipas kepada generasi yang lain. Macam buku lah kan? Kalau diorang dulu dia pakai dakwat, dia pakai pen, pakai pensel apa? Dia boleh meninggalkan kesan. So walaupun hayatnya dah habis, kesannya masih ada. So itulah 6 pengajaran daripada pensel. So terpaksa korbankan pensel ni. Tapi tak apa, kita dapat pengajaran dari ini, insyaAllah kan? Itulah kita pensel. Ni lagi interesting kan? Kendali diri kita. Sebab kita nak belajar macam mana kita nak cemerlang, kita kena faham diri kita tau. Setengah orang dia nak cuba memahami kawan-kawan, memahami pasangan.
Hantar letak syarat macam ni macam perfect ni kan. Kalau macam ni, tak ada kat hantar, ada kat Ana dulu. Okey. Nak cerita lagi pasal mengenali diri kita. Saya guna satu istilah yang sangat mudah. Kita ni 5 in 1. Kalau shampoo 3 in 1 kan. Kalau kopi pun 3 in 1. Tapi yang paling hebat kita jumpa 10 in 1. Wow. Tahu tak produk apa 10 in 1? Siapa tahu? Apa produk 10 in 1? Bagi tahu. Pernah minum maksudnya? Kopi ready. Dia ada 7 herba. Lepas tu dia ada susu, dia ada kopi, dia ada gula. 10 in 1. Hebatnya produk Malaysia. Okey, malam ni kita cerita kita ni ada 5 in 1. Allah buat kita 5 in 1. Apa? Siapa boleh bagi 5 in 1? Tulis tu. Tulis tu. 5 in 1. Jadi kita ni 5 in 1. Apa dia? Jasad. Very good. Roh. Dah ada orang Yasin ni. Okay, jasad. Jasmani. Roh. Rohani. Akal. Hati. Yang kelima dapat ada nafsu. Bilang tayang kita jasad ataupun jasmani, roh ataupun rohani, akal, minda lah minda. Kemudian hati. Hati ni hatilah. Jagalah hati, jangan kau kotori kan. Kalau Opik dia kata obat hati. Ada berapa bos? Ada berapa? Obat hati ada berapa? Ada 5 perkaranya. Dan last sekali adalah nafsu. So, semua 5 ni perlu apa? Perlu apa? Kita ni 5 in 1 Kita bukan 4, kita 5. 5 tu dalam diri kita. Semua orang. Sebenarnya ada lagi tapi dia bukan kita, dia associated dengan kita. Apa dia? Soalan tambahan. Soalan tambahan pula. Oops. Apa dia? Apa lagi yang bukan kita tapi bersama-sama kita? Apa dia? Syaitan dan malaikat. Apa juga? Sampai cepat dia dapat. Syaitan selalunya buat apa? Syaitan buat apa? Syaitan buat apa? Menghasut. Membisik yang sebenarnya. Syaitan sentiasa membisik, menghasut, menggoda. Syaitan boleh paksa kita tak? Tak boleh paksa kita. Remember that. Syaitan can never force us to do anything. Dia hanya membisik, menghasut, menggoda. Dia tak boleh paksa pun. Dan malaikat buat apa? Malaikat hanya menulis. Apa yang kita buat, dia tulis. Interestingly, malaikat tak tahu apa niat kita. Malaikat tak tahu apa niat kita. Malaikat hanya tulis. Hari ni kita datang solat di masjid Seksyen 7 Shah Alam. Tulis. Ikhlas tak ikhlas dia tak tahu. Dia tak tulis. Yang tahu ikhlas tak ikhlas itu apa? Allah SWT. Sebab itu ada hadis yang orang pergi berjihad dan syahid. So di akhirat nanti dia kata, oh saya berjihad dan syahid, saya layak mendapat ganjaran. Allah kata, no, you pergi berjihad sebab you nak orang kata you ni handal, you ni hero, you ni wira. Dapatlah semua tu di dunia. Di akhirat, innamal a'malu binniyat. So antara kita dengan Allah SWT saja yang tahu apa niat. Ini adalah benda yang pokok di dalam akidah. Okey. So 5 in 1. So kita kalau kita kenal, dia kalau bukan 5 lah, kelas-kelas lah bersama-sama kita tu. So kita tahu tak? Kita tahu tak bagaimana nak manage ataupun nak control dua benda. Saya nak ringkaskan sebab masa. Satu, kita kena control emosi
Emo. Dan satu lagi kita kena kontrol ego kita. Tak ada beban nak tulis Kontrol emo dan ego. Biasanya kalau orang lelaki dia kena kontrol ego. Kalau orang perempuan emo. Secara umumnya bola. Okey, itu mengenali diri kena cuba mendalami personality kita masing-masing. Dia ada macam-macam dalam internet pun ada boleh tahu apa personality kita. Adakah kita ni sebagai burung merpati lah, burung elang lah, macam kan? Boleh buat personality test, free je, free. Kemudian apakah sumber kekuatan kita? Saya nak cerita senang soalan nak tanya ialah what moves us? Apa yang menggerakkan kita? Setiap orang berbeza. Contoh, kita ada ibu-ibu di sini Bagi seorang ibu, yang menggerakkannya, salah satu sumber kekuatan yang sangat tinggi adalah perasaan kasih sayang terhadap anak-anak. Dia akan sanggup berkorban asalkan anak-anak dia terbela, berjaya, bahagia dan sebagainya. Nak bagi contoh, mak saya sendiri arwah, dia akan makan paling akhir. Anak-anak makan dulu. Saya adik-beradik 5 orang, semua lelaki. Tuh, adik-beradik 4 orang, semua lelaki. Anak 5 orang, semua lelaki. Ada seorang di sini. So, itu ibu. Dia akan makan last. Kalau tak ada, tak ada. Sebab dia mengutamakan anak-anak. Ayah je dah ayah. Ayah makan first. So yang menggerakkan ayah benda lain. Sebab apa dia bawa rezeki kan? Itu dulu, sekarang tak. Sekarang jaga-jaga. Kadang-kadang mak lagi tinggi gaji berayah kan. So apa fungsi ayah? Tahu? Sorry. Sumber kekuatan kita apa yang menggerakkan kita? Ini masing-masing kena kenal. Saya tak boleh nak detail sebab kalau ada masa kita boleh buat program ni, mungkin lepas ni program jus ni buat sehari. So kita boleh buat latihan ni 2 jam ni malam-malam tu kan. Ada prinsip yang terkenal, namanya prinsip 90-10. Dipopularkan oleh seorang profesor daripada Harvard University. Dia baru meninggal 2 tahun yang lepas. Stephen Covey namanya. 90-10 Principle. Nak ringkaskan, boleh Google Nak ringkaskan, dia kata 90% of what happens to you is in your hands. 90% apa yang terjadi pada kita adalah di bawah kawalan kita. Ini out of research, dia dah buat research. Dia dah ramai orang dah buat research. So dia jadi prinsip. Apa maksudnya? Kebanyakan dari apa yang terjadi pada kita, sebenarnya kita boleh kawal. Kita ada kuasa untuk menentukannya. Ini menunjukkan besarnya rahmat Allah SWT. Allah tak tetapkan banyak benda, Allah tetapkan beberapa benda saja. Tadi kita sebut sunatullah kan? Tapi serah pada kita untuk berusaha mendapatkannya apa yang kita nak. 90% is in our hands, not 100%. Sebab itu kita jangan buka, kita jangan rasa kita berjaya ini sebab usaha kita. Tak. Kita berjaya sebab rahmat Allah SWT. Tapi di atas sebab bersabab tu usaha kita lah. Sebab Allah bagi kita, semua benda Allah bagi kan. Kebijaksanaan, pilihan yang Allah bagi kat kita sebagai manusia dan jin, yang Allah tak bagi kat makhluk-makhluk lain adalah pilihan, freedom of choice. Kita boleh pilih. Sebab tu syaitan dia pilih, tak nak sujud ke anak tu, dia pilih.
Dan oleh kerana ada pilihan itulah kita dipertanggungjawabkan. Dan kita diberi ganjaran syurga atau neraka, insyaAllah. InsyaAllah hari ini semua baik-baik kat sini. InsyaAllah kita doakan kita semua dapat masuk syurga Allah SWT, insyaAllah. Tapi nak cerita ya, 90% is now. Cuma yang 10% tu apa? 10% tu kalau dalam research yang sebut 10% tu is not within your control. Contohnya apa? Kita dilahirkan sebagai anak seorang yang kaya raya, maka secara automatik hidup kita jadi senang ya. Kita tak boleh pilih mak ayah kita kan? Boleh pilih mak ayah? Tak boleh pilih mak ayah. Dia ready kita boleh pilih kan? Itu yang 10%. Kita kena choose. Kita dilahirkan di keluarga yang tak berada, maka hidup kita kurang senang lah. Itu 10%. Tapi ramai yang dilahirkan di keluarga yang berada tapi jadi merempat. Di kampung saya asal dari Sekatan Indah, orang yang terkaya di kampung saya masa tu, yang pertama ada TV kat rumah dia, semua orang datang tengok kita tirangi kan, kita tidur stand dulu lah. Sebab kampung satu je TV rumah dia, kaya raya. Selepas dia meninggal, harta dia bagi-bagi pada anak-anak. Satu anak-anak dia jual. Selama mana nak tahan? So, kekayaan lahir dalam keluarga yang kaya tidak menentukan hidayah kita. Tapi ramai yang di kalangan orang yang keluarga yang kurang berada, mereka berusaha, mereka menjadi orang yang berjaya dan berguna kepada masyarakat dan negara, insyaAllah, dan agama. So 90%. Sebab tu tekankan tu, kebanyakan daripada apa yang terjadi pada kita di bawah kawalan kita. Percayalah insyaAllah kalau ada kadar lah yang 10% tu. Okey, panjang cerita, saya nak cuba ringkaskan. Benda ni Malaysia Airlines 370 kawan-kawan. Kapal terbang mana-mana lah. Kebetulan saya ambil gambar Malaysia Airlines dan juga burung. Dan saya tulis kat atas tu B. Kita dah buat A tadi kan? A adalah alignment. Sekarang ni B is for balance. Dalam dunia kita, dalam kehidupan kita perlu ada balance. Tadi saya sebab kita ada 5 unsur kan? Kita kena jaga semua 5 unsur tu. Semua unsur tu memerlukan makanan ataupun penjagaan. Dia juga memerlukan obat kalau sakit. Sebab tu Opti kata, obat hati ada 5 perkaranya. Siapa boleh nasyid? Siapa boleh nasyid? Yang pertama apa? Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Habiskan. Yang kedua, solat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpulan dengan orang soleh. Yang keempat, berbanyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir malam berpanjangan. Ubat hati Sebab apa? Manusia ni biasanya dia ubat apa? Dia ubat jasmani dia saja. Rohani dia terlupa, hati dia terlupa, akal dia pun kadang-kadang. Akal ubat akal apa? Betul. Apa dia makanan akal? Makanan akal apa? Ilmu dan berfikir. Allah mengajarkan kita banyak kali dalam Al-Quran untuk kita berfikir. Sebab sebelum kita buat sesuatu keputusan, kita kena berfikir. Okey. Kita ada berapa jenis relationship? Di banyak kali disebut dan apa yang orang tahu, kita ada hablum minallah, hablum minan-nas. Itu relationship kita, hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama manusia dan alam sekeliling lah. Ada lagi satu. Apa dia? Kita ada 3 relationship. Hablum minallah, hablum minan-nas dan hablum minas. Relationship kita
kita dengan diri kita sendiri. Sebenarnya hari-hari kita banyak bercakap dengan diri kita sendiri. Dan ikut kajian, ikut survey, tiap-tiap hari, ini yang disebut dalam radio aktif oleh Ustaz Farul Makjur ya. Ustaz Farul Makjur dia banyak memperkenalkan Muslim profesional dalam radio aktif. Dia kata, mengikut survey yang telah dibuat oleh kajian yang telah dibuat oleh orang dan dipublish, setiap hari, setiap orang pada kita ni membuat banyak keputusan. Keputusan pagi-pagi dah set jam alarm tu 5, nak bangun tak bangun kan? Itu keputusan nak bangun tak bangun. Bila dah bangun nak buat apa? Pergi bilik air dulu ke? Kan? Nak ambil wudu, nak solat ke? Nak tidur balik ke? Macam-macam. Itu pun keputusan tu. Kita kena tanya diri kita nak buat tu. Lepas tu dah breakfast apa tu, nak pakai tudung warna apa hari ni kan? Matching nak matching kan? Sehari kita buat 200 keputusan lebih kurang. Subhanallah. Nak buat keputusan tu, tanya diri dulu. So you actually communicate with yourself. Mungkin tak cakap lah. Nak pakai tudung apa lah. Tak cakap lagi kan? Kita bercakap dalam hal dengan, kita cakap dengan apa? Dengan hati kita kan? So anyway, coming back to issue of balance ni, semuanya kita dijaga. Dan kalau kita tengok kapal terbang dengan burung ni, kita pergi pada burung dulu. Burung ni untuk terbang, dia perlu ada 2 sayap dan dua-dua tu kena kuat. Kalau satu sayap sangat kuat, tapi satu sayap lembek, tak boleh terbang burung. Dia pertama. Dia boleh kapal terbang lah. Kapal terbang yang macam ni, boleh nampak tak? Tengoklah gambar tu, boleh nampak tak? Ada berapa enjin boleh terbang? Kapal terbang ni ada 4 enjin. 2 sebelah kiri, 2 sebelah kanan. Untuk menggerakkan kapal terbang, saya tunjuk sikit Tak ada kapal terbang. Okay. Nak cerita kapal terbang. Pernah naik kapal terbang tak? Siapa yang pernah naik kapal terbang kat sini? Gambar Masya Allah. Sebelum bergerak di atas landasan tu, pilot akan kata, cabin crew, please be seated. For take off. Kapal terbang dah naik, so semua kena duduk dan pakai tali kelera. So dia akan bergerak. Sebelum dia bergerak tu, ikut pilot kawan saya seorang pilot, dia cerita, nak gerak tu, part-part enjin di set 100%. Dia tekan habis minyak. Kalau kita kan, tekan habis minyak, part-part enjin tu kapal tu bergegar kan. Tak gerak lagi, baru nak gerak. Part-part enjin, lepas tu digerak pelan. Lepas tu naik kan. Bila dah naik landing tu 75%, 3 enjin. Okey. Tapi tak laju lagi. Bila dah naik atas, dah laju, berapa kelajuan kapal terbang di sini? Kelajuan kapal terbang berapa? 1000. Berapa kilometer sejam? 700 tu tak? 800 ke 900 km sejam. Nak pergi Mekah 5,000 km. Nak tahu macam mana Mekah berapa jauh? Tengok dekat kompas kita, Kaabah kan, dia akan tulis Mekah 5,000 km something. 7 jam je. 5,000 km 7 jam. That means they flying at 800 or 900 km per hour. Sangat laju Tapi yang sangat laju tu 2 enjin je. Okay. Saya ulang sebut, masa kat bawah tadi tak gerak lagi 4 enjin. 100%. Bila tengah landing 3 enjin tapi tak laju. Bila laju tu hanya 2 enjin. 50% lagi power. Tapi boleh bergerak dengan sangat laju. Apa maksudnya? Apa makna? Untuk menggerakkan diri kita, kita perlu satu kekuatan yang sangat kuat. Dipanggil inertia dalam bahasa saintifik. Inertia untuk menggerakkan tu, kita perlu kekuatan yang sangat kuat. Macamlah dulu para sahabat nak pergi berjihad tu, nak keluar rumah tu, kan macam tabung kan. Lepas ada sahabat yang nanti dulu kan. Kan lepas lalas kena data kan. Atau cerita kat dan sebagainya. So the most difficult thing for us to do
perkara yang paling susah untuk kita melakukan suatu amal ni ialah nak mulakan. Tapi bila kita dah berjaya, it takes very little energy to continue and to move. So belajar daripada kapal terbang. Sebab tu Allah suruh kita melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, mengambil ibrah, pengajaran daripada apa yang terjadi di sekeliling kita. Okey. Dapat kan? Baguslah yang demo. Tinggal apa masa? Next one. Lagi seronok ni. Rama-rama. Dari kepompong menjadi rama-rama. So slide ni bagus sebab dia ada konsep. Dari kepompong jadi rama-rama. Atau mungkin ada yang pernah dengar cerita ni. Ini cerita benar. Ada seorang budak lelaki berumur 5 tahun keluar bermain di taman di belakang rumah dia. Kemudian dia tengok kepompong. Kepompong. Kita semua pernah tengok kepompong kan? Rama-rama tu tengah kepompong. Jadi nak keluar tu dia tekan. Tapi tak boleh keluar. Lepas tu dia tunggu jap. Take 5. Lepas tu karis. Tak boleh kau. So budak dia tengok. Apa ni? Dia pegang. Tak boleh dah keras. Kan? Dia pun terfikir. Nak tolong rama-rama. Kan? Orang tak boleh keluar kan? Dia pergi balik rumah. Cari gunting. Okay? So dia pun pergi kat kepompong tu dia. Gunting sikit kat sini. Tengok. Rama-rama tu tak keluar sikit. Kan? Gunting belah sini. Keluar belah sini. Kan? Gunting lagi. Terus rama-rama tu keluar. Rama-rama tu keluar. Lepas tu dia pun tunjuk. Tahu dia rama-rama ni boleh terbang kan? Kan? Dia tahulah rama-rama tu boleh terbang. So dia tunggu. Tak terbang. So dia bawa balik lah. Rama-rama tu. Dia bawa balik, tunjuk ke ayah dia. Kata, so ayah, apa tu? Cerita lah kan? Dia pun cerita lah. Tadi rama-rama dia nak keluar, tak boleh keluar, dia pergi gunting. Sekarang rama-rama dia tak terbang lah. So ayah dia kata, Wahai anakku, bila kau nak cuba tolong rama-rama itu terbang dengan membantunya, memberi subsidi dan sebagainya, maka apa yang terjadi ialah rama-rama itu sekarang ni menjadi lembik. Tak boleh terbang seumur hayatnya. Dia takkan boleh terbang. Kenapa? Kan dia nak tolong je. Sebab apa? Allah menjadikan sunatullahnya rama-rama tu kena force its way out. Itu satu sunatullah. Sebab apa? Sebab bila dia buat macam tu, the body fluids dalam badan rama-rama tu akan keluar ke sayapnya. Bila dia force tu, body fluids tu akan bergerak ke sayap, menjadikan sayap dia kuat, kiri dan kanan. Lepas tu bila dia dah keluar, dia boleh terbang sebab sayap dia dah kuat. Tapi kalau dia tak berusaha awal tu, dia akan jadi lembik. Dan lepas tu dia pun tak akan terasa dia nak, okeylah, sekarang ni lah saya nak force. tak ada. Dia bukan macam tu. Sebab dia dah keluar, apa dia nak force lagi? Kan? Kecuali dia pergi kelas dengar kan? Belajar ilmu. So, apa pengajaran yang kita dapat dari sini? Allah SWT tidak menjanjikan kita ni hidup tanpa kesusahan ataupun tanpa ujian. Tapi di sana Allah menjanjikan penyelesaian. Jika kita apa? Tu koma ke koma? Bukan full stop, koma. Jika kita mahu dan kita berusaha. Tambah lagi satu. Dengan doa, insya-Allah. Kita ada kemahuan, kita ada usaha, kita ada doa, insya-Allah complete. Baru full stop.
Macamlah saya ajar. Saya mula research saya dekat UPM, saya mula kerja dulu. Saya buat research mengenai santan kelapa, serbuk santan. Serbuk santan masa tu tak beli, kita orang buat alhamdulillah. So nak dapat serbuk santan ni agak mencabar. Sebab apa? Santan ni dia ada lemak dan dia ada air. Tahu santan kan? So kalau kita keringkan, maksudnya kita keluarkan air tu, dia akan jadi apa? Dia akan jadi minyak. Sebab tu dapat minyak kelapa. Mak saya buat minyak kelapa kat kampung je tu lah. Dia pegang santan, dia masak, dia tak nak dapat minyak. Tak dapat serbuk. Macam mana dapat serbuk? Buat research. Kata, macam mana ni? Minyak dengan air takkan bercampur kan? Itu cakap orang-orang tua kita kan? Minyak dan air takkan campur kan? Betul? Cuba letak minyak dengan air lagi. Lepas tu tengok dia campur tak? Campur tak? Tak campur. Itu kebijaksanaan orang-orang dahulu. Kemudian ada penciptaan aiskrim. Aiskrim, semua suka aiskrim kan? Aiskrim tu apa bahan-bahannya? Krim lah, ada krim. Kemudian ada ais. Ais tu apa? Air lah kan? Campur tak? Campur. Aiskrim campur kan? Macam mana dia campur? Orang kata minyak dan air takkan bercampur. Macam mana boleh aiskrim bercampur? Sebab dia buat research tak habis. Minyak dan air takkan bercampur. Bukannya tu dia koma. Ayat tu tergantung. Macam mana nak lengkapkan ayat tu? Macam mana nak lengkapkan ayat tu? Minyak dan air takkan bercampur. Koma lepas tu macam apa dia? Faham soalan tak? Faham soalan? Minyak dan air takkan bercampur. Koma apa dia? Ada? Siapa jawab tadi? Tengok. Biasanya kan bukan depan yang jawab tau. So kan, kalau dalam kelas saya tahu dah. Orang yang dapat A tu biasanya yang duduk depan. So patutnya tadi bahagikan yang akhwat tu kena duduk depan sini, bukan duduk belakang tu, salah. Akhwat tak patut duduk belakang, duduk sebelah-sebelah ke depan Itu lain kali kena buat pengubah suaian, islah. Ni tak sia aku ada belakang kan. Tanya akhwat lah. Minyak dan air takkan bercampur. Apa dia? Minyak dan air takkan bercampur. Kecuali apa? Di mana saya? Dah. Minyak dan air takkan bercampur. Okey, di bawah belah. Dia tak akan bercampur dengan sendirinya. Dia hanya akan bercampur kalau ada unsur yang ketiga, pihak ketiga. Contohnya apa? Kalau aiskrim apa? Ada apa? Ada emulsifier, ada lecithin, ada stabilizer. Baca lagi di aiskrim tu. Dapat main makan je. Kan? Baru dia bercampur. Kan? Dia kena ada orang tengah. Pegang sini baru bercampur kan? Sini dia tak nak campur. Macam batu muslim lah kan? Okey. Ni baru muslim. Sikap yang positif. Sikap dalam bahasa Inggeris ialah attitude. Sikap yang positif, saya tulis star tu. Star ni maksudnya penting lah. Sikap positif terhadap kehidupan sangat-sangat penting. Sebab apa? Apa yang terjadi pada kita, kalau ikut Stephen Covey, itu hanya 10%. What happens to you is 10%. 90% is how you react. Or better, how you respond. Contoh, kita tengah jam. Kat sini, orang Masya Allah ni
selalu menghadapi jam kat jalan raya. Kita tengah lambat ni. Ada dah jam panjang, orang potong ke kiri, lepas tu masuk kita. That is 10%. Tak ada kawalan, tak ada kawan. Macam ni kita nak respon. Kita respon macam mana? Orang macam-macam keluar kan, ayat-ayat keluar kan. Itu pilihan kita nak respon macam mana. Cuma kita kata, silakan. Kan, mungkin dia sakit perut kan, dan sakit perut dia beli air kan, tak tahu kan, silakan. So we have control on how we respond. That's 90%. Itu ialah attitude. Tapi ada satu lagi, attitude ialah sikap. Attitude apa? Attitude apa? Masih ke? Attitude adalah kecerdasan akal. Ataupun bila kata ni bijak pandai lah. Bijak pandai. Kalau kita dalam istilah sekarang ni IQ lah. Bijak atau tidak. Last sekali lah altitude. Altitude ni ketinggian. Okay. So ayat ni lebih kurang, dia boleh ejaan ni lebih kurang sama attitude, aptitude dengan altitude. Okay. Saya letak dot. Now saya nak mengayatkannya. Saya nak mengayatkan. It is your attitude. Tolong tulis It is your attitude, not your aptitude, that determines your altitude. Ulang. It is your attitude, sikap, not your aptitude, bukannya kebijaksanaan kita, that determines, yang menentukan tinggi rendahnya kita di dalam kehidupan ini, ataupun berjaya yang tidak kita dalam kehidupan ini lebih baik. That determines kita punya markah ataupun martabat sekalian. So yang pentingnya saya nak cerita ialah bukan kita ni seorang yang pandai atau tidak, tapi sama ada kita ni orang yang boleh mengawal perasaan kita. Okay. Dalam surah Ar-Ra'd surah ke-13 ayat 11, surah ayat terpanjang yang tengah tu, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sebenarnya Allah tidak mengubah nasib sesuatu kaum sehinggalah mereka sendiri yang berusaha untuk mengubahnya. That is 90%. Itu menunjukkan Allah sangat adil. Okay? Berjaya ataupun tidak kita, bahagia ataupun tidak kita, 90% adalah di bawah kawalan kita. We can make it happen if you want to. Ikan di laut, asam di darat. Okey, ikan di laut. This is a powerful lesson. Saya selalu suka cerita pengajaran ni tentang ikan. Ikan di laut. Saya tanya student saya, kenal tak mana satu ikan laut, mana satu ikan darat? Tak kenal. Kenal tak ikan kembung? Kenal tak ikan tenggiri? Kenal tak ikan bawal? Yang dia biasa tengok kat kedai dah masak tu dia kenal lah. Tapi kalau dia pergi pasar dia tak kenal. Sekarang ni kalau mak ayah nak pesan beli ikan, kena bagi gambar kan. Kalau bawal, okey, search dulu bawal macam mana. Ni macam ni ke? Ya macam ni. Orang-orang zaman sekarang dah lah tu, tak makan ikan dah tu. Ikan bukan laut, bukan saja ikan, goreng telur. Ikan bukan laut, laut is ayam atau daging. Hebat lah. Tak apalah. Ikan di laut berada dalam persekitarannya masin. Cuba kita keluarkan dia, masukkan dalam akuarium yang air tawar. Dia mati kan? Tak boleh hidup. So dia perlu air masin. Sebab apa? Sebab isi dia masin. Ya? Ya ke?
fikir. Dia penuh air masin sebab isi masin. Kan? Tak. Oh, ikan laut isi tak masin. Ha? Ikan laut isi masin tak? Tak tahu. Sebab tak masak. Ikan di laut dia tetap tawar. Resmi ikan walaupun dia berada dalam keadaan yang masin, dia tetap mengekalkan ketawarannya. Maksudnya dia tidak terkesan dengan air masin di luar sana. Itu ikan yang otaknya sangat kecil. Kita manusia, Allah bagi otak kita sangat besar. Kenapa kita boleh terkesan dengan pengaruh-pengaruh negatif di luar sana? Ikan pun boleh tahan tawar dia. Tapi manusia, bila dia jadi jahat, dia kata, oh ni sebab kawan-kawan jahat. Pengaruh kawan, pengaruh keadaan, pengaruh ni, pengaruh ni. Pengaruh internet, pengaruh apa. Yang kau mau pergi ikut tu buat apa? Kenapa kita tidak boleh mempengaruhi keadaan menjadi baik? Kenapa kita dipengaruhi oleh keadaan yang buruk? Ikut resmi ikan. Cantik Ibrahim. Terutama untuk anak-anak muda. Ikut resmi ikan. So walaupun air masin, ikan tetap tawar. Dia hanya akan masin bila dah dikelar-kelar di bubur garam, baru dia masin. Itu kalau nak goreng lah. Kalau nak buat tom yum, tak payah pun masin. Kalau nak buat kari, kalau nak buat sweet sour, boleh semua sebab dia tawar. Kalau nak buat ikan kering, memang kena masin. Okey. Ikut resmi ikan. Saya harapkan you tak lupa yang ni. Ini agak penting. Ikut resmi ikan. Prinsip 80-20. Tadi prinsip apa? 90-10. Ini prinsip 80-20. Prinsip ini telah diperkenalkan oleh seorang ekonomis, ahli ekonomi. Dia ni asalnya orang Itali, tapi dia bekerja di England. Jadi England lebih daripada 100 tahun yang lepas. Dia mengeluarkan prinsip namanya Pareto Principle. Orang tak ingat nama dia, tapi orang ingat ni 80-20 ni. Apa maksudnya? Prinsip ni boleh digunakan dalam banyak keadaan. Contohnya untuk pengurusan diri yang pasal kecemerlangan diri kan, jati diri. Dalam konteks diri kita, 80% daripada pencapaian kita adalah hasil daripada hanya 20% usaha kita. 80% of your results come from 20% of your effort. Boleh Google kan? Boleh Google sekarang, boleh Google 80-20 80-20 kan keluar Pareto Principle. So ini prinsip ni pun prinsip yang universal. Ramai dah orang buat kajian. Sampai sekarang pun masih terbukti. Cuma mungkinlah dia 85-15 ataupun 75-25 kan? Tapi lebih kurang 80-20. Maksudnya apa Kalau kita tak cukup masa, sekarang orang kata, oh tak cukup masa lah tak tahu masa malam-malam siang pun dah penat, balik rumah dah flat, baru nak kena serang pula. Saya kat UPM ni gambaran, image yang orang sebut ke diri saya, Prof Ali ni sangat sibuk. Dia tak tahu ni saya punya pelibatan dalam ikram. Dia ingat kita balik rumah malam tu kita dah relax. Dia ingat weekend kita boleh relax. Kan? Tak apalah, itu kita ingat Allah. Tapi maksudnya, where do you find the time? Tak ada masa. Di sini kita kena faham apa yang disebut sebagai aulawiyat. Mana yang utama? Kita kena tahu mengurus masa. Ini panjang cerita. Ini talk juice yang selepas ni. Sebab mengurus masa ni perlu sejam lebih pun. Okay, nak cerita pendek-pendek je malam ni. Kita kena tahu manakah amalan kita yang 20% tu yang boleh menghasilkan 80% daripada pencapaian kita.
ringkasnya, kalau masa kan, dia dah buat banyak kajian lah. Masa yang paling efektif ialah masa pagi, antara pukul 9 hingga pukul 12 pagi, bagi kebanyakan orang. Profesor saya dari Jepun, saya ajak dia masuk Islam, lama tak masuk Islam sekarang. Dia kata hari-hari dia bangun pukul 4 pagi. Tiap-tiap hari dia akan tidur pukul 10 malam juga, dia akan bangun pukul 4 pagi. Hari-hari. So, buat apa tadi? Kan kalau kita bangun pagi-pagi itu tajuk dah kan. Dia kata masa tu lah dia fresh dia punya mind. Masa tu dia buat kerja-kerja yang penting. Dia nak prepare slide, prepare proposal. Masa tu buat pukul 4 pagi. Kita bangun pukul 4 pagi kan, sebab dia dah biasakan. Tapi bagi kebanyakan orang, masa dia, the block of time yang penting ialah 9 hingga 12 pagi. Ini ikut research. So masa tu gunakan untuk benda-benda yang penting. Kalau boleh, jangan ada disturbance. Jangan ada benda-benda yang mengganggu kita masa tu. Contoh, nak bagi contoh student yang belajar, you kena tahu masa mana yang dia paling berkesan. Kalau kita buka YouTube Syekh Nauman Ali Khan, dia YouTube dia sangat-sangat bagus. Nauman Ali Khan, N-O-U-M-A-N. Dia banyak memberikan tips-tips. Antaranya dia kata, untuk orang-orang muda, pray Isya and go to sleep. Sebab dekat US kadang-kadang Isya lambat kan. Kalau kita pray Isya, lepas tu go to stop. Tapi dia kata, don't spend unnecessary time. Kalau lepas ustaz balik rumah, janganlah buka video kan, tengok YouTube pukul 1 pukul 2 malam. Don't do that. That's not beneficial for you. Go to sleep early and wake up early. Itu habit yang bagus untuk kita amalkan. Okay. So kena cuba pastikan manakah 20% masa ataupun resources sumber kita yang penting yang boleh menghasilkan 80% dari pencapaian. Yang ni pun saya boleh cerita panjang, memang yang tak sempat. Saya nak bagi just orang kata konsep saja, boleh rujuk pada internet. Perancangan. Kita perlu merancang kehidupan kita. Saya nak bagi satu tip bagaimana kita merancang kehidupan kita? Kita perlu merancang kehidupan kita even day to day. Setiap hari, hari ke hari. Saya nak bagi satu tip. Yang ni saya dah mengaplikasikannya berpuluh tahun dah. Semua orang boleh ada diary kan? Diary, saya tak akan keluar rumah tanpa bawa diary saya. Ataupun ini diary yang RM2, ini diary yang RM2,000. Boleh guna versi mana-mana, tak kisah. Tapi kena ada perancangan. Contoh dalam diary saya merancang aktiviti harian saya. I know hari esok saya ada meeting apa. Okay? I know bulan depan hari apa saya ada apa. Semua saya rancang. Dan saya tahu mana program yang clash. Bila ada clash, saya decide mana yang aula, mana yang utama. And I can plan ahead. So minggu depan ada apa? Saya dah boleh plan dari minggu ni. Sebab saya merancang. Saya ada kaedah untuk merancang. Make sure setiap orang kita ada diary. Diary tu boleh. Jangan kat sini. That is very bad perancangan. Sebab manusia ni, makna insan, tahu tak apa makna insan? Insan makna apa? Pelupa. Dan ada sebab kenapa Allah bagi kita lupa. Ada sebab kenapa Allah bagi kita lupa. Apa sebab Allah bagi kita lupa? Nabi Musa pun dalam surah Al-Kahfi, dia lupa juga. Kan? Kenapa Allah bagi kita boleh lupa? Sebenarnya itu adalah satu terapi yang sangat bagus. Sebab kalau kita berada dalam satu situasi yang sangat menderitakan,
Setelah sekian lama kita pun dah lupa. Kan? Cuma kita tak boleh lupa. Kan? Seorang tu pernah menyakitkan hati kita. Setiap kali kita tengok dia, meluat betul lah. Dah bertahun-tahun tu meluat ni. Itu baikkannya Allah bagi kita lupa. Tapi kalau ada benda-benda yang kita tak nak lupa, kita kena ada cara untuk bagi kita tak lupa. Dan salah satu cara ni adalah dengan adanya perancangan. Kita boleh merancang. So, pengurusan masa gunakan dari. If you fail to plan, you are planning to fail. Orang yang gagal merancang akan gagal. Orang yang tak merancang akan menghadapi kegagalan. Ya? Terutama dalam kehidupan sekarang yang sangat-sangat kompetitif. 5P, 5P. Proper planning prevents poor performance. Cantik ayat ni. Ayat tu lengkap. Proper planning prevents poor performance. Perancangan yang teratur akan menghindari prestasi yang buruk. Dalam bahasa Melayu. So we must have planning. Planning ni pun panjang cerita. Tak sempat nak cerita panjang pada malam ni. Dan ada nota akhir 5 minit lagi. So dalam Quran Allah SWT juga mengajarkan kepada kita. Tadi saya kata Allah tidak menjadikan kita tak ada masalah. Allah tidak menjadikan yang kita tak akan ada masalah, tapi Allah menjadikan adanya penyelesaian. Antara kualiti yang Allah bagi kat kita untuk kita mencari penyelesaian adalah akal kita. Kita boleh berfikir, kita boleh bertanya, kita boleh bergerak. Dalam Quran Allah cerita pasal golongan mustad'afin, orang yang lemah, yang tertindas. Bila mana mereka meninggal dunia, malaikat tanya, adakah kamu melaksanakan peribadatan pada Allah SWT? Dia kata, oh kita tak boleh beribadah sebab kita ni tertindas, kita ni lemah, kita ditindas oleh pemerintah. Maka ditanya, tidakkah bumi Allah ni luas untuk kamu berhijrah? Kita boleh berhijrah, kita bukannya sepokok kan? Pokok tanah kat luar tu kering kontak, kat sini banyak air, dia tak boleh gerak. Sebab dia stuck. Kita bukan pokok, kita boleh bergerak. Dan dalam surah Al-Baqarah, surah yang pertama ayat 45, ayat Allah sebut wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Carilah pertolongan daripada Allah dengan sabar dan sembahyang. Innallaha kabiratun illa 'alal khashi'in. Sungguhnya ini amat sukar kecuali bagi orang yang khusyuk. Nak habis dah ni. Second last. Pokok kelapa, sungai dan kapal. Cerita. Apa yang common? Apa yang sama? Apa yang sama? 3 gambar. Apa yang sama? Apa yang sama? Air. Ada yang kata air, ada yang kata laut. Kan? Sebab sungai tu dia dekat laut kan? Cerita pasal pokok kelapa. Pokok kelapa ni adalah salah satu ciptaan Allah yang sangat ajaib. Dia tinggi dan batangnya sangat kecil berbanding dengan ketinggian lah. Dia kata length to diameter ratio. Batangnya kecil tapi tinggi. Kalau buat beam rumah, patah rumah kan. Dah lah tu. Dia suka hidup di tepi pantai tu. Yang mana angin kuat. Dan tambah lagi buah berat-berat atas. Kalau saya ni civil engineer, saya tak buat bangunan macam ni. Tapi ini ciptaan Allah yang ajaib. Cuba tanya pokok ni kat sini.
Tak nampak siapa kat sini. Dia jadi subur macam kat tepi pantai. Tak. Dia suka hidup dulu. Dan kalau dia tahu apa di situ, akar dia tak dalam pun. Akar dia kat luar selalu. Dan yang masuk dalam tu tak dalam. Dan pula pasir bukannya tanah. Macam mana pokok dia boleh hidup kan? Tak tahu. Magic. Satu cara macam mana dia hidup dalam keadaan yang sedemikian ialah dia bend, but they do not break. Dia bend. Kalau kita baca dalam internet, dia cerita the coconut tree dance with the wind. Dia menari-nari kan dengan angin, tapi dia tak patah. So we can bend, but we shouldn't break. So kalau kita kena dugaan, kena cubaan, kena cabaran, kita boleh bend sikit, lepas tu come up. Jangan break. Ikut resmi pokok kelapa. Kedua, sungai. Sungai dia jadi ular kan? Dia jadi ular ni kat mana? Dia jadi macam ular ni kat mana? Ha? Dekat kawasan yang flat. Dekat-dekat sampai ke laut. Macam sinilah Shah Alam Kelang kan. Tapi kalau dia dekat hulu sana, dia tu. Dekat kawasan hulu, sungai tu macam mana? Straight. Walaupun kat hulu tu banyak dia batu-batu. Sebab apa dia boleh straight dekat hulu? Dia kena jadi ular dekat muara. Kenapa? Pertama, dekat hulu alirannya deras. Deras. Bila deras dia akan langgar. Ada batu dia langgar pecah batu. Betul kan? Dia time kan? Tapi bila dia dah kat muara, dia dah flat, dia punya kelajuan dia dah rendah. Dia temu batu, tak boleh pecah batu tu. Dia terpaksa pusing. Sebab pusing. Sampai jumpa batu, pusing. Jadi pusing nanti jadi macam ular. Tetapi dia tak give up. That's the point. Dia tahu kat manakah destinasinya. Dia akan terus bergerak sampai dia bertemu dengan destinasinya. Manusia pula cepat sangat give up. Buat kerja tak habis. Kalau orang dulu dia kata macam menggali perigi. Kat Syarah ada perigi kan? Ada perigi ya. Kat kampung ada perigi. Kita langgar atau perigi. Kalau kita nak gali perigi, gali, tak ada air. Lepas tu gali tempat lain lah. gali, tak ada air. Gali tempat lain lah. Akan dapat air? Tak akan dapat air. Sebab apa? Sebab kita sungai tak gila. Dia akan mencari penyelesaian. Dia akan ada di sana ada benda yang keras, batu, dia akan cuba cari penyelesaian untuk sampai ke destinasi. Last, kapal. Boleh baca tak? A ship in harbor is safe, but that is not what ships are built for. Kapal yang berada di pelabuhan selamat. Tapi kapal bukan dibuat untuk duduk di pelabuhan ataupun duduk di museum. Kapal dibuat untuk berlayar di lautan yang berombak. Kan? Itu kapal dibuat untuk itu, bukan untuk duduk di pelabuhan. So kita kena faham, kita dijadikan oleh Allah SWT bukan untuk duduk di rumah, duduk di dia, makan minum kan, makan tidur. Itu bukan tujuan kita diciptakan. Walaupun kita selamat lah. Mungkin mak ayah kita berada, tak boleh duduk rumah, tak payah kerja. Kenapa? Mak support kau. Selagi mak ada lah. Bila mak tak ada, last slide. Subhanallah, Allah SWT memberikan kita banyak ruang dan peluang. Sekarang kita pergi pada C ya. Jadi A, alignment, B, balance, C adalah check.
We need to always check. Macam kereta juga, kan? Kita kena selalu check minyak hitam, kan? Check tayar, kan? Check bateri, kan? Check, kena selalu check. Jangan assume. Especially untuk kaum wanita, kan? Saya selalu jumpa kawan-kawan bawa kat tempat basuh kita, kan? Tempat basuh kita. Jadi, kereta lain ni. Kereta Mrs. I, dia tahu bawa je. So, husband pergi basuh kereta dengan dia minyak. Dia bisa pergi semua husband buat. So, kena check. Dan sentiasa berusaha untuk memperbaiki diri. Kena selalu lakukan apa yang betul. What is the right thing to do? Kebanyakan orang di luar sana memilih apa yang senang untuk dibuat, bukan apa yang perlu dibuat. Saya nak bagi contoh, kan? Kalau nak lintas jalan raya ataupun lebuh raya, pernah tak tengok orang lintas lebuh raya? Kat Malaysia banyak, tapi kalau kita pergi negara macam Jepun, tak ada langsung. Jalan raya tu tak, jalan raya yang sibuk tu tak akan lintas. Dan bila dia nak lintas jalan raya, ada traffic light, kan? Ataupun ada pedestrian crossing. Baru baru balik dari Jepun. Dia kalau tengok merah, tak ada kereta tapi merah untuk pejalan kaki, dia kan tunggu sampai hijau. Cuma kita merah, kecuali ada polis. Oh dia, kan? Kita lebih mengutamakan kesenangan, keselesaan daripada keselamatan. Ada di atas, kalau leceh lah naik, kena turun, kan? Straight je, shortcut, tapi tak selamat. Okay, itu kena ubah kita ni, kan? So alignment, balance dan check. Di mana ada kemahuan, di situ ada. Di mana ada kemahuan, di situ ada. Di situ ada highway. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Ataupun malam ni sebab kita ada program Usrah, kan? Di mana ada kemahuan, di situ Allah bukakan jalan. Allah hanya buka jalan. Yang nak kena berjalan ni siapa? Kita faham tau. Allah buka jalan je. Kita nak guna atau tak nak guna jalan? Kita nak guna tak kesempatan yang Allah bagi? Sebab tu kita kata Allah bagi kita ruang dan peluang. Siapa yang nak memanfaatkan, dialah yang akan berjaya. Allah Maha Adil. Apakah ruang yang terbesar di dunia? Apakah ruang yang terbesar di dunia? Boleh, ya? Masa tambahan. Masa tambahan, boleh? Apakah ruang yang terbesar di dunia? Ruang apa yang terbesar di dunia? Tak pernah dengar soalan? Tak pernah dengar? Apakah ruang yang terbesar di dunia? Tiba-tiba sebelah, saya dah minta waktu tambahan. Ruang angkasa. Apakah ruang yang terbesar di dunia? Hati. Hati. Ruang hati. Apakah ruang yang terbesar di dunia? Taubat. Apakah ruang yang terbesar di dunia? Tiada. Apakah ruang yang terbesar di dunia? Ruang yang terbesar di dunia adalah ruang untuk memperbaiki diri. Terlebih masa. Ruang yang terbesar di dunia adalah ruang untuk kita memperbaiki diri. English adalah the biggest room in the world is room for improvement. Improvement begins with Improvement begins with, sorry lah English. The biggest room in the world is room for improvement. Improvement begins with mind. Improvement begins with mind.
Improvement begins with I as in me. Okay. So if you want to improve, you have to do it, bukan sekeliling. Okay, bila keadaan lebih baik, saya akan berubah. No such thing. Improvement begins with you, with me, with I. Sebab I am you. Okay. Saya nak, sebelum saya habis, saya nak buat satu lagi cerita. Last. Yang seronok ni macam nampak lah ni. Saya nak cerita, kita semua pernah melalui satu alam. Kita semua di dalam perjalanan. Perjalanan yang akhirnya syurga atau neraka. Sebut awal tadi kan. Fasa kita sekarang fasa di dunia. Mungkin 70 tahun lebih kurang. 60, 70, 80 paling tinggi. Maksudnya. Dalam fasa ini, sebelum fasa ini, kita berada di fasa rahim ibu. Kita semua berada di rahim ibu kan? Betul tak? Ingat tak? Ingat tak? Tak ingat? Dia macam mana kata betul? Kita semua pernah berada di rahim ibu, betul tidak? Macam mana tahu? Tengok internet, itu orang lain. Semua orang lain yang kita tahu pernah berada di rahim ibu dan dilahirkan, sama ada melalui saluran biasa ataupun melalui cesarean ke apa. Maksudnya pernah berada di rahim ibu. Masa kita berada di rahim ibu tu, macam mana kehidupan kita? Macam mana keadaan kita? Saya pernah melakonkannya. Ada orang kata, dalam rahim ibu 9 bulan 10 hari lebih kurang. Kita berada dalam keadaan yang sangat cramp dan juga sangat apa? Sempit dan gelap. Tapi kita tak boleh melihat. Saya tak tahulah gelap ke tak kan. Sebab cerah tu tak ada makna bagi kita lagi. Okay? Kemudian kita tak makan. Kita tak boleh bercakap. Cuma ada yang kata mungkin baby ataupun baby dalam perut tu mungkin boleh mendengar. Saya tak pastilah tu. Ada lah orang sebut. Tapi yang jelas dia tak boleh cakap lah. Okay? Dan kita tak boleh bernafas. Tak boleh. Yang kita dapat makanan dengan oksigen daripada buri kan. Semua tahu je biasa. Masih ingat. Kan? Dan tak boleh gerak sangat sebab sempit. Tapi orang cerita kata, kau ni kan dalam dunia ni kau sekejap je. Kau ada 9 bulan 9 bulan? Sudah 9 bulan. Masa has no meaning kepada baby dalam rahim ibu kan. Kita tak tahu masa. Siang malam boleh tahu, tak tahu masa apa. Okey, kau duduk ni sekejap, lepas tu kau akan pergi ke satu dunia lain yang mana kau boleh melihat warna-warni kehidupan. Kau akan makan makanan yang lazat-lazat. Kau akan menghirup udara yang bersih. Kau akan berlari. Kau akan macam-macam. Baby dalam perut tu, dia faham tak? Dia faham tak bahasa tu? Apa benda cakap ni? Tak faham benda. Sebab dunia dia totally different dengan dunia ni. Tapi dunia ni adalah kenyataan, cuma dia belum memasuki dia. Kita pun sama. Kita berada di dunia ni sekejap aja. Allah dan Rasul kata, bila kita meninggal, kita akan berada di dunia lain. Di sana kita akan diadili dan kita akan diberi ganjaran masuk syurga ataupun neraka. Di syurga ada kalau untuk orang lelaki, Allah sebut ada bidadari. Kalau untuk kenapa pula sebut bidadari ni, ada cerita panjang. Sebab Allah tahu orang lelaki ni nak apa. Tapi yang umumnya Allah kata, dalam syurga kita dapat apa saja yang kita nak. So kenapa cerita bidadari tak payah cerita? Apa yang you nak, you dapat. Kalau you nak bidadara ke, dapat.
Tapi distreskan bidadari sebab Allah tahu naluri orang lelaki. Kan? Tapi untuk semua umumnya, whatever you wish for, you will get. Okay, balik semula. Kita berada di dunia ni, the main issue is kita akan mati dan kita akan hidup semula. Itu main issue dia. Kalau kita mati terus hilang, terus jadi tanah, no problem. Problemnya, kita akan hidup semula, kita akan dipertanggungjawabkan dan kita akan menerima balasan selama-lamanya. Jadi sama-sama kita jalani hidup kita supaya kehidupan kita yang lepas ni, walaupun kita belum menjalaninya, macamlah David tadi, dia berada 19-10 hari, lepas tu dia berada di dunia ni, satu kenyataan. Akhirat juga satu kenyataan. Kita belum melaksanakan, kita belum menghadapinya lagi, tapi kita yakin, kita beriman dengan apa yang Allah dan Rasul kita akan berada di sana. Jadi orang yang bijaksana, bijak sana, bukan bijak sini. Kita kena bijaksana. So kita merancang kehidupan kita supaya di dunia yang kita akan menghadapinya, insya-Allah kita akan berjaya. Balik semula, last point, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini adalah ABC yang paling perfect. Adanya alignment dengan Allah SWT, adanya balance dunia dan akhirat, dan adanya check bagi setiap fasa dalam kehidupan kita. Semoga kita semua meninggalkan dunia ini dalam keadaan Fatimah dan menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang Allah SWT dan Rasulullah SAW tunjukkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soal jawab? Ada. Okey, tak ada soal jawab. Saya minta maaf kalau ada salah silap. Itu dari kelemahan saya. Yang baik daripada Allah SWT. Semoga kita berjumpa lagi di masa yang akan datang. Terima kasih banyak. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak bagi hadiah kepada pengurusi majlis. Jazakallah khairan katsiran.